Hello kepada warga internet dimanapun Anda berada. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang pelancongan pendidikan. Apa itu pelancongan pendidikan? Atau dalam bahasa Inggris dia, education tourism. Pelancongan pendidikan yang diterangkan dalam video ini adalah asal-usul pelancongan pendidikan, tarif pelancongan pendidikan, kebaikan pelancongan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sembilan. Baiklah, saya akan membentangkan tentang asal-usul pelancongan pendidikan. Pelancongan pendidikan dalam konteks perjalanan untuk belajar dan pendidikan bukanlah satu konsep yang baru. Perjalanan dalam pencarian kelayakan akademik atau belajar secara umum dan pemerhatian telah bermula sejak beberapa abad yang lalu. Smith dan Jenner menegaskan bahawa pelancongan memperluaskan fikiran dan dengan itu berpendapat bahawa semua pelancong boleh dianggap sebagai pendidikan. Grand Tour dianggap sebagai pelancongan budaya dan pendidikan. Pada awalnya, ia dilakukan oleh para sarjana dan pemuda Inggeris aristokratis sebagai sebahagian daripada pendidikan mereka dalam abad ke-17, ke-18 dan ke-19. Tujuan Grand Tour adalah untuk mengajar dan membudayakan peserta melalui beberapa siri kajian yang berlangsung hingga beberapa tahun di bandar Eropah seperti di Perancis, Switzerland dan Jerman. Peserta diajar bahasa asing, seni bermain pedang, berkuda, menari dan urusan luar negeri. Mengunjungi universiti kontinental dan bangsawan yang lain disertai dengan rombongan pembimbing dan pelayan adalah perkara yang biasa ketika itu, terutamanya untuk muncul sebagai sarjana bahasa Inggeris. Hibbert mencatatkan bahawa terdapat beberapa sarjana bahasa Inggeris yang tidak pergi ke Itali untuk beberapa bahagian daripada pendidikan mereka. Dalam kenyataannya, ulama adalah salah seorang daripada kumpulan pertama pelancong. Cowell dan Theobald pula mencatatkan orang Inggeris, orang Jerman dan lain-lain yang pergi ke benua Grand Tour kemudian dikenali sebagai pelancong. Towner menjelaskan bahawa perjalanan awal untuk pendidikan dan pembelajaran sama ada secara formal atau informal adalah bergantung kepada motivasi individu dan jenis pengalaman yang diperolehi. Pola ruang Grand Tour melalui dua tahap, iaitu pencarian untuk pengambil alihan latihan praktikal secara formal serta kemahiran sosial di pusat pendidikan khas untuk pendidikan sosial dan budaya yang formal dan terbaik dari mahkamah utama dan pusat artistik sosial di Eropah. Pelancongan pendidikan merupakan sebuah program yang melibatkan perjalanan ke sesuatu lokasi oleh sekumpulan individu yang bertujuan untuk membina pengalaman secara terus. Program ini berpotensi besar sebagai suatu segmen pasaran baru dalam agenda ekonomi Malaysia. Dalam rancangan Malaysia yang ke-9, sumber pendapatan Malaysia dari sektor ini meningkat daripada 220 juta pada tahun 2000 kepada 450 juta pada tahun 2005. Program ini mendorong kepada kepesatan pelancongan pendidikan di Malaysia, di mana ianya menawarkan pendidikan berkualiti tinggi, kepelbagaian pilihan khusus, yuran pengajian yang berpatutan, dan aplikasi teknologi pendidikan yang meluas. Perkembangan pendidikan dan pelancongan sebagai suatu industri telah memberi impak positif kepada aspek ekonomi dan sosial pada masa kini. Menurut Tropolo pada tahun 1996, banyak negara bergantung antara satu sama lain dengan kejayaan,
pertumbuhan dan kepesatan ekonomi melalui kemampuan industri pendidikan dan pelancongan dalam menyokong program pertukaran pelajar antarabangsa. Pembangunan dalam industri pelancongan selama 2 dekad terakhir ini, ditambah lagi dengan transformasi dalam pendidikan, telah mencetuskan konvergensi yang menjadi mobility kemudahan pendidikan dan pelajaran menjadi sebahagian aspek penting daripada pengalaman pelancongan. Pelancongan pendidikan telah menghasilkan beberapa kejayaan sehingga kini dalam industri pelancongan. Ia digambarkan melalui kepesatan dalam pendidikan, penyelidikan, dan pengumpulan data. Ringkasnya, kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan adalah asas penting dalam merealisasikan Malaysia sebagai hub pelancongan pendidikan yang termuka di rantau Asia Pasifik, khususnya di peringkat dunia AMNIA. Terdapat beberapa kebaikan pelancongan pendidikan di Malaysia. Kebaikan pelancongan pendidikan yang pertama ialah para pelajar yang datang dari luar negara dapat menghayati kebudayaan serta tradisi masyarakat di Malaysia. Seperti yang diketahui umum, masyarakat Malaysia ini terdiri daripada berbilang bangsa dan juga agama. Setiap bangsa seperti bangsa Melayu, Cina dan India akan mempunyai kebudayaan dan tradisi mereka yang tersendiri. Dan kita boleh melihatnya melalui tarian, muzik, bahasa, dialek dan sebagainya. Sebagai contoh, terdapat pelbagai jenis tarian yang wujud di Malaysia ini. Antaranya ialah tarian Sumazau, tarian Zapin, tarian Naga, tarian Bantan Natyam, tarian Joget dan sebagainya. Tarian-tarian ini seringkali dipersembahkan semasa majlis keramaian. Oleh itu, dengan adanya pelancongan pendidikan ini telah membolehkan para pelajar yang datang dari luar negara bagi melanjutkan pengajian di Malaysia ini mengetahui serta menghayati dengan lebih mendalam mengenai kebudayaan dan tradisi masyarakat di Malaysia. Selain itu, pelancongan pendidikan di Malaysia ini juga dapat menarik lebih ramai pelajar asing seperti yang datang dari negara China, Brunei, Indonesia, Afrika dan banyak lagi untuk datang bagi melanjutkan pengajian mereka di negara kita. Secara tidak langsung, perkara ini akan dapat membantu untuk mempertingkatkan lagi ekonomi setiap negeri dan seterusnya ekonomi di Malaysia, di mana seperti yang kita ketahui akan adanya aliran masuk wang ke negeri atau negara kita. Di samping itu juga, kaum keluarga para pelajar yang datang dari luar negeri atau negara ini akan sering datang untuk merawat anak-anak mereka yang belajar seperti di institusi pengajian tinggi seperti di Universiti Malaysia Sabah. Secara tidak langsung, ini akan meningkatkan lagi ekonomi di Sabah. Hal ini kerana kaum keluarga para pelajar tersebut akan mengambil kesempatan untuk membeli belah di Sabah serta melancong ke tempat-tempat yang menarik yang wujud di negeri Sabah ini, iaitu seperti di Kundasang, Kudat, Pulau Tiga dan sebagainya. Kepentingan pelancongan pendidikan di Malaysia adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam dan sebagai daya tarikan kepada pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nabila Rajah binti Ramli dan saya ingin menerangkan secara lebih terperinci mengenai kebaikan pendidikan pelancongan di Malaysia. Sudah cukup kita ketahui bahawa Melaka memiliki tempat bersejarah yang sangat menarik. Antaranya adalah Muzium Samudra di Bandar Hilir. Muzium ini direka khas melalui replika kapal Flor di Lamar. Diikutkan sejarah, muzium ini menggambarkan peranan negara sebagai pusat perdagangan melalui Kesultanan Melayu Melaka dan kegiatan maritim. Di dalam muzium ini akan dipamerkan lukisan-lukisan lama, peta lama, model dan artifak berkaitan dengan maritim dan perdagangan di Melaka pada ketika itu. Kita akan terus kepada kapal Flor di Lamar, di mana kapal ini dikenali sebagai bunga lautan ataupun Flower of the Sea. Kapal ini merupakan milik Empire Portugis, di mana berat kapal ini adalah 400 tan. Dan sejarah pelayarannya adalah 9 tahun di Lautan Hindi dan karam pada November 1511 selepas dibina pada 1502 di Lisbon. Disebabkan kerosakan yang dialami akibat dari peperangan, kapal ini karam dan
dianggarkan muatan yang dibawa pada ketika itu adalah emas yang dianggarkan sebanyak 55 kg dan cenderawasih daripada kerajaan Siam sebagai tanda persahabatan. Hingga kini, kapal ini tidak dapat ditemui lagi. Dengan mengetahui sejarah ini dengan lebih mendalam, masyarakat akan lebih tahu apa yang berlaku pada masa lalu. Dan ini akan membuka mata semua pihak untuk lebih mendalami sejarah yang berkaitan dengan negara kita sendiri. Kebaikan pendidikan pelancongan yang terakhir adalah ianya menjadi tarikan kepada pelajar untuk menyambung pendidikan ke arah yang lebih tinggi. Ianya tidak kira pelajar tempatan ataupun pelajar luar negara. Sebagai contoh tempat pelancongan pendidikan adalah di Universiti Malaysia Sabah. Universiti ini juga telah menawarkan perkhidmatan pelancongan pendidikan di mana ianya mewujudkan Museum Universiti Malaysia Sabah, galeri akademik dan penyelidikan serta Museum Marine. Dalam Museum Marine ini terdapat hidupan yang unik di mana seperti kima, timun laut, kerang hidup, dan ianya juga dapat menginspirasikan pemulihan di laut melalui pendidikan ini. Secara tuntasnya kita ketahui pendidikan pelancongan ini sangat penting bukan sahaja kepada diri kita namun kepada masyarakat di luar sana. Terima kasih. Baru tahu tentang pelancongan pendidikan. Banyak boleh dipelajari melalui pelancongan pendidikan dengan cara yang menyeronokkan. Semoga video ini memberi Anda ilmu tentang topik ini. Terima kasih.